Harapan saya biar adik-adik berjaya. Saya tak nak macam dia orang jadi macam saya. Sebab saya dah rasa benda yang saya tengah lalui ni. Jadi tak naklah benda yang dia nak rasa benda tu. Jadi biar orang kata lebih daripada saya. Disember 2021, Kuantan, Pahang. Hujan mulai membasahi pantai timur negara. Di pondok usang inilah menjadi tempat teduhan buat 5 sekeluarga. Muhammad Khairil Syafiq Junaidi, 18 tahun, anak sulung daripada 4 beradik ini, menggala sepenuhnya tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Arwah bapa, Junaidi Hassan, meninggal dunia pada bulan Oktober lalu akibat serangan jantung. Dia kini perlu menanggung 3 adiknya, Muhammad Amir Hamzah 17 tahun, Muhammad Amirul Azran 16 tahun dan Zulaika 9 tahun yang masih bersekolah. Masa tu saya tak tahu lagi masa tu dia tengah nazak ke apa, saya tak tahu. Memang saya tak tahu. Saya balik daripada kedai minum air dengan kawan-kawan. Balik tu mak terjerit-jerit kata abah tak sedar apa semua. Gigi-gigi cek kata takut penyakit dulu yang pernah dia kena tu datang balik ya. Lepas tu saya pergi luar nak ambil ambulan, balik-balik dia dah tak ada dah. Tak boleh nak kata. Tak boleh nak kata. Sebab benda yang dia hadap selama ni saya kena hadap macam dia yang pernah dilalui sampai ke akhir hayat saya. Sampai dia orang berusaha apa semua, adik-adik cukup makan apa semua, sampai dia boleh bekerja, tu pun dah cukup lah. Tapi ingat pesan arwah, kalau dia pergi pun ambil ni sebagai yang kata pengajaran untuk mu besar mu satu hari nanti. Senang mu ajar anak-anakmu seperti orang kata tiadanya seorang ayah buat selama-lamanya. Hujan semakin lebat. Air mula menitik ke dalam rumah melalui kebocoran atap. Khairil dan Amirul bergegas mencari lebihan atap di luar rumah untuk diletakkan pada bahagian yang bocor. Beginilah keadaan mereka setiap kali hujan bercucuran. Keadaan rumah yang sudah usang pasti memerlukan penambahbaikan yang banyak. Rumah ini tidak mempunyai bekalan elektrik dan hanya mengharapkan generator pada waktu malam dan sumber air hanya dari telaga yang ada. Namun rezeki buat mereka sekeluarga apabila ahli Dewan Undangan Negeri Pulau Manis yang berbahagia Datuk Khairuddin Mahmud membina sebuah rumah bersebelahan pondok mereka. Namun ia masih lagi dalam proses penambahbaikan dan dijangka siap tidak lama lagi. Khairil atau mesra dipanggil Alung oleh adik-adiknya ini cekal menjaga keluarga. Ketika cuti sekolah, Amir dan Amirul juga mengambil upah bekerja dengan rakan arwah ayah untuk menambah pendapatan keluarga. Alung ni perangai dia memang tegas, rajin. Dia payah nak marah. Bila dah marah, dia naik angin. Dia kuat bantu kawan-kawan arwah ayah. Kita selalu jaga mak lah biasanya. Dia pernah bagi tahu saya lah yang dia letih tu ibaratkan dia macam tambuk, dia nak lagi kesemangat lagi. Dia ibaratkan yang letih tu ujian dia. Orang kata dah biasa, memang dah biasa. Dah tidur pernah dalam hujan, makan nasi kosong apa semua. Pernah kami lalui, pernah makan nasi dengan garam apa semua. Jadi benda tu kalau orang cerita kau boleh hadap lah.
nak buat macam mana ni kehidupan aku, kata. Dah biasa. Jadi memang dah biasa. Saya ni teringat pasal arwah, dia kata kalau apa-apa terjadi tak boleh menangis. Sebab itu orang kata ujian. Kalau kita tak kuat, maka down lah. Jadi adik-adik aku semua belajar merosot. Jadi pemakanan dia orang tak terjaga, pemakaian dia orang tak jaga, apa semua. Semua tak terjaga, orang kata. Dah biasa, memang dah biasa. Dah tidur pernah dalam hujan, makan nasi kosong, apa semua. Pernah kami lalui, pernah. Makan nasi dengan garam, apa semua. Demi mencari sesuap nasi buat keluarga, Hairil mengambil upah menjaga kedai buah-buahan milik sahabat arwah ayah. Mat Tahir Osman, 58 tahun, antara insan yang sering membantu keluarga Hairil. Gerai yang menjual buah-buahan segar ini sedikit sebanyak membantu Hairil menambah pendapatan hariannya. Dengan pendapatan inilah, dia menyara persekolahan adik-adik dan membeli barangan rumah. Itu lebih kurang dalam RM45 atau RM50 lah sehari. Gaji hari lah, bukan gaji minggu, bukan gaji bulan. RM20 saya asing untuk simpan tabung, RM30 lagi buat belanja. Kalau macam nak beli ayam ke lauk ke, kalau pembelanjaan saya tak sampai RM10 kalau kira pun. Kalau isi minyak RM2, tahanlah 2-3 hari. Motor standard lah. Lebih-lebih tu kadang-kadang kalau nak bagi mak. Menurut Tahir, Hairil merupakan anak yang cukup matang. Selain kerana adik-adik, Hairil juga bekerja keras bagi menampung kos rawatan ibunya, Zulba Kiapaki. Memang banyak dikongsi masalah keluarganya dengan keadaan dia nak bersekolah. Sampai pakaian pun nak beli tak mampu sebenarnya. Memang kita kesian. Pakaian pun tak mampu. Kadang-kadang dah harap dema kawan-kawan yang bagi baju. Dan saya sendiri pun kalau ada baju yang tak muat pun memang bagi kat dia sebenarnya. Memang kesian. Sampai adik dia pun memang kalau 2-3 hari tu pakai baju yang sama je sebenarnya. Dia luahkan keadaan mak dia yang sakit. Jadi dengan adik-adik dia sebelum ni tak bersekolah. Dengan dia yang tak berduit pergi bersekolah. Jadi kesian, memang kesian lah. Jadi itu sebenarnya saya ajak dia bekerja dengan saya menggantikan arwah bapanya sebenarnya. Usaha Hairil tidak terhenti setakat itu. Dia akan terus bekerja sebanyak yang boleh untuk menjara ibu dan adik-adik. Hairil dan 2 adik lelakinya sering menjala ikan di kawasan ini. Pada musim tengkujuh ini adalah musim yang terbaik untuk mereka mencari ikan lampam di samping harga yang agak tinggi. Ketika kami bertanya mengenai aktiviti ini, mereka berkongsi menjala ikan ini adalah kenangan yang paling diingati ketika arwah ayah masih ada. Walau ayah tidak lagi ada di sisi, mereka tetap meneruskan usaha ini untuk menambah pendapatan keluarga. Kalau waktu hujan macam ni, kalau banyak kalau macam ikan lampam tu, kalau cari betul-betul, kalau masa hujan ni boleh sampai ke 150 ataupun 200 hari. Boleh ikan banyak ni? Boleh ni. Pada 2 hari boleh makan. Boleh masuk. Kalau orang jual mahal, kita jual murah. Kalau laku tak laku tu nombor 2. Yang penting kiranya ada rezeki kita. Hari kedua kami menjalani penggambaran di sini. Hujan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk berhenti. Waktu yang getir buat kami, kru bersamamu dan keluarga Hairil. Kawasan di Kampung Seri Damai ini mulai dinaiki air bah.
tatkala kami masih lagi dalam penggambaran, air banjir naik secara tiba-tiba. Saya sekarang berada di pekarangan rumah keluarga adik Hairil. Seperti yang kita lihat sekarang ni, tidak pernah lagi kejadian banjir seteruk ini sebelum ini. Dan perjalanan kami untuk masuk ke sini juga amat mencabar sebab air sudah mula meningkat daripada awal lagi. Dan kereta juga tidak dibenarkan masuk dan kami terpaksa mengharung sekurang-kurangnya dalam 800 meter untuk sampai ke rumah ini. Dan setelah sampai pula, kita memikirkan pula bagaimana kita nak keluar daripada tempat ini sebab memandangkan hujan semakin lebat dan air semakin naik. Dan ini merisaukan kru dan juga buat keluarga adik Hairil. Kami bergegas meminta pertolongan ketua kampung dan penduduk di sini untuk memindahkan mereka ke pusat pemindahan. Keadaan agak sukar kerana kawasan ini terlalu gelap. Mereka hanya sempat mencapai beberapa kelengkapan asas untuk dibawa ke pusat pemindahan sementara. Suasana agak mendebarkan kerana air semakin tinggi dan paling merisaukan adalah kehadiran binatang berbisa. Hiba melihat keadaan anak-anak ini ibarat jatuh di timba tangga. Berkali-kali mereka menoleh ke belakang melihat ke arah rumah yang kian tenggelam. Jadi sekarang kita terpaksa bawa masuk lori untuk mengambil keluarga adik Hairi untuk dibawa keluar daripada kawasan ini. Seperti yang kita nampak sekarang ni, air sangat naik tinggi. Jadi kita perlu menyelamatkan mereka, bawa ke pusat pemindahan untuk sementara waktu ini. Dan kita bekerjasama dengan penduduk kampung di sini untuk membawa keluar mereka. Nak selamatkan barang, nak selamatkan adik-adik dia, ibu apa semua untuk pindahkan dia orang. Jadi agak sukarlah nak jaga rumah apa semua, nak tengok barang-barang takut terkena air, tilang-tilang apa semua. Buat sementara waktu ni saya kena tinggal, jadi nak balik pun tak lepas. Jadi nak redah air tu agak jauh lah. Lagi satu laju dengan dalam. Nak selamatkan barang, nak selamatkan adik-adik dia, ibu apa semua untuk pindahkan dia orang. Jadi agak sukarlah nak jaga rumah apa semua, nak tengok barang-barang takut terkena air, tilang-tilang apa semua. Bumi Kuantan terus berhujan. Namun ini tidak menjadi halangan syarikat Faiza Sendirian Berhad untuk terus menghulurkan bantuan buat mereka yang memerlukan. Walau terpaksa mengharungi banjir, Eksekutif Pemasaran Syarikat Faiza Sendirian Berhad, Cawangan Pantai Timur, Khairul Basar Muhammad Nawi, komited untuk menyampaikan sumbangan di palaraya sementara ini. Khairul hadir membawa pelbagai barangan keluaran syarikat Faiza serta sumbangan wang ringgit buat keluarga ini. Pelbagai barangan asas seperti beras, rempah ratus, kicap manis, kicap masin dan mi segera sedikit sebanyak dapat membantu mereka yang kehilangan barang makanan akibat banjir. Khairul menyerahkan buku biografi inspirasi daripada pengasas syarikat Faiza Sendirian Berhad, Puan Hajah Faiza Bayumi. Diharapkan buku ini menjadi sumber inspirasi buat Hairil dan keluarga. Ujian demi ujian terpaksa mereka tempuh. Kru bersamamu membawa mereka ke sebuah restoran nasi kukus di Kampung Sri Damai yang sudi menaja makan tengah hari buat mereka sekeluarga. Pemilik restoran ini, Zamzamil Zakaria, sayu melihat keadaan keluarga ini dan berharap sedikit sebanyak dapat mengubat hati mereka. Fikir, sedihlah. Orang yang kita sayang pergi selama-lamanya. Saya rindulah sangat-sangat. Saya sayang sangat-sangat sebab
tak kerana dia, saya tak ada. Saya selalu cakap pada diri saya, biarlah dia orang melepas dulu. Esok-esok nanti adalah rezeki daripada Tuhan yang kata. Saya reda apa yang berlaku selama ni. Saya pesan kat dia orang belajar betul-betul lah. Kata jangan hidup susah. Sampai bila kata. Jadi arwah pernah pesan ni kata belajarlah elok-elok. Belajar elok-elok. Apa yang dia orang susah, senang, saya akan bantu. Saya usaha untuk mereka sampai ke akhir hayat saya lah. Melihat wajah anak-anak ini, pastinya tersimpan luahan yang tidak dapat diungkapkan. Semangat semakin pudar lantaran kematian ayah yang selama ini menjadi tempat mereka bergantung harap. Namun, anak-anak ini tabah. Tabah kerana mereka reda dengan semua ujian dan tidak pernah terungkap di bibir mereka erti putus asa. 3 anak lelaki ini umpama perisai buat ibu dan Zulaika. Ayah, tenanglah engkau di sana. Jangan bimbang. Kami di sini akan menjaga ibu dan adik sesempurna yang mungkin. Ya Allah, tolonglah bagi ayahku masuk dalam syurga dengan keluarga-keluargaku, dengan ibu abangku, denganku, dan bagi keluarga kita akan masuk dalam syurga. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, tolonglah. Bersamamu minggu ini menyelami 7 keluarga yang memerlukan dari 4 buah negeri. 2 keluarga di negeri Selangor, keluarga Jamilah Sulaiman dan keluarga Nurhalijah Ahmad Zamin. Keluarga Kamariah Kamar di Kuala Lumpur. 3 keluarga di negeri Johor, keluarga Ishak Abdul Ghani. Keluarga Jamilah Basiran. Dan keluarga Muhammad Sazrul Abu Bakar. Manakala satu keluarga di Melaka, keluarga Saidatul Raha Abdul Rahman. Bersama kita membantu mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan